Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'sir bi dhanbin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi 'amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja Allah illa ilayhi. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam golongan hamba-hamba-Nya yang benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini. Pertama nikmat iman, amal kita. Iman ni Allah pilihannya yang terpilih. Nikmat dunia ni semua boleh dapat, walaupun dalam rasa ada yang tak dapat. Tapi dunia tak terpilih. Tapi nikmat iman, nikmat yang terpilih. Dalam surah An-Nur ayat 35 Allah berfirman, yahdillahu linurihi man yasha. Memimpin hidayah dan petunjuk pada siapa yang aku kehendaki. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan sekalian nikmat iman ya Allah pilih kita untuk dapat ini. Dapat di kalangan manusia yang ramai bilion. Kalau sekarang ni 7 bilion lebih. Maka jika kita hitungkan kira nisbah 1.2 bilion lebih yang terpilih. Dan kita kena bersyukur dengan sebenar-benarnya, supaya syukur ini mampu terjemahkan dengan ketaatan. Dan Allah SWT merangkap dalam surah Al-A'raf ayat 17, antara gerak kita musuh utama Islam atau musuh utama kita itu iblis. Yang mana iblis berjanji akan melakukan satu kerja ini untuk kita tidak mampu menghayati nikmat iman. Sehingga iblis berkata kepada Allah, "La tajidu aktsaruhum syakirin." Tidak akan dapati mereka bersyukur. Kita nikmat yang paling besar, nikmat yang mana nak dibandingkan dunia dan akhirat. Allah nisbahkan akhirat itu kekal, bukan lagi besar, kekal terus. Dan surah An-Nisa ayat 77, "Qul mata'ud dunya qalil." Katakan hal berkenaan kesenangan dunia ini kecil. Walal akhiratu khairul liman ittaqa. Sesungguhnya akhirat itu kekal. Jadi sebenarnya yang mulia Allah SWT titik tolak daripada itu. Bagaimana kita nak nikmat iman ini? Maka kita tidak boleh mestilah dasari dengan ilmu. Ilmu. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, antara perkara yang Allah gandingkan, darjat yang pertama diangkat itu adalah di kalangan orang yang beriman. Kemudian di kalangan orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah angkat darjat orang beriman di kalangan mereka.
Wa utul ilma darajat, dan juga yang kalangan orang beriman. Jadi orang beriman itu, ilmu dan iman itu tidak boleh dipisahkan, malah nak menghayati sesuatu perkara, nak memahami sehingga kita mampu menjadi seorang hamba yang benar dan bersyukur. Itulah kan ilmu. Dan iblis mas sekalian, dia tidak ada ilmu. Nanti dalam perbahasan insya-Allah satu kajian yang kita akan bawakan. Alhamdulillah malam ini hari yang pertama lah. Pertama saya dijemput untuk hadir di sini surau masa perdana, surau masa perdana sini. Surau perdana dan masyarakat. Dan masyarakat perdana. Surau perdana dan masyarakat perdana, mudah-mudahan jadi perdana lah. Melalui Tuan Haji Zaharum kita yang menghubungkan datang sini jauh, Haji datang pada Semini. Masya Allah, Semini gigih. Alhamdulillah. Dan terima kasih untuk puasa surau perdana, ruang dan peluang untuk kita membuka pengajian baru kan. Malam ni kita buat pengajian yang mana ada dua perbahasan kita. Yang pertama kita akan bahaskan tentang kehidupan. Tentang kehidupan sekalian. Hari ini macam-macam perspektif kehidupan hidup ni biasa kita dengar dalam konteks motivasi. Ya? Macam-macam perspektif kita pandang tentang kehidupan. Ada yang kata hidup ni keras, kita kena kenyak sampai dunia. Dunia katanya. Macam-macam lah hidup kan. Pun adakah hidup itu hanya dipandang dengan pandangan kita semata-mata? Tidak, mas sekalian. Dia mesti dah dikupas dengan pandangan iman yang dinamakan hakikat kehidupan. Dan untuk mendapatkan perbahasan tentang iman, mestilah diperkukuhkan tentang tauhid. Jadi antara perbahasan juga yang kita akan bahaskan seiring hakikat kehidupan di satu perbahasan, kita akan syarahkan kehidupan. Dipanjang masukkan syarah kehidupan, panjangkan bagi Nabi Muhammad SAW. Umur 40 tahun. Ikutkan 40 tahun ni, kira orang kata apa dah 40 tahun. Itu 40 tahun. Dari segi umurnya, dari segi Nabi, dari segi pangkat. Nabi ada pangkat. Nabi Al-Amin. Al-Amin ni adalah membawa darjah kebesaran masyarakat senang. Macam dia ada pangkat-pangkat depan kan, Tun ke, Tan Sri ke, Datuk Sri ke, Profesor ke, itu membawa kepercayaan. Siapa yang ada pangkat tu kena amanah jaga supaya jangan rosakkan dia. Orang Mesir, Nabi SAW mengatasi semua pangkat itu, pangkat Al-Amin. Dari segi karier, kedudukan, dari segi pembangunan kehidupan, Nabi successful. Dan Nabi SAW ketika umur 25 tahun, 25 tahun dari ambassador, government to government, G2G. Nabi SAW umur 13 tahun dah berniaga. Umur 13 tahun, 12 tahun masalah. Umur 12 tahun ikut puasa pergi ke Syam, dah jannah. Umur 25 tahun sudah jadi ambassador. Kemudian berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha al-Kubra. Mana di kalangan bangsa para nabi bukan biasa-biasa, bukan luar biasa, ada yang kita sangkakan susah, tidak menjadi perhatian bangsawan. Nabi dilihat, Nabi itu ada kedudukan. Dan Tok Nabi Abdul Muttalib juga bukan calang orang, pembesar. Jadi tapi nak kita baik umur 40 tahun, 360 tahun penglihatan tentang kehidupan. Cinggalan semua yang disanjung oleh Nabi, yang mana penduduk Quraisy, Abu Jahal, yang bilang Nabi suka je kelahiran Nabi. Orang kafir Quraisy itu senang dengan kelahiran Nabi, tapi ketika umur 40 tahun dapat kenalan hidup, perspektif hidup yang sebenar. Nabi sampaikan perspektif hidup yang sebenar. Nabi di pulau. Ibaratnya ni apa lain dah cakap ni. Dulu kata kita dunia ni kita kena usaha, kita kena dapat, kita gini, kita gini. Tiba-tiba dapat wahyu yang pertama, seluruh ini milik Allah. Sudah milik Allah pula. Yang kita nak dapat, kerja kita, kereta, rumah, semua yang kita nakkan hari ni, itu ada pemilik ni masih.
Bukan kita, walaupun dalam geran ada nama kita, hak pemilikan. Tapi mati faraid tuan-tuan. Faraid. Ataupun geran pemilikan, milik itu pun ataupun terjemahan daripada al-malik. Pinjam sebagai milik al-malik. Nah, jadi maknanya bila dengar nama Allah, ini hidup ni kita pernah dengar, kenapa pula cerita pasal Allah kan? Di saat itu mereka mengejar nama kan, hidup ni kan, masing-masing mengejar nama. Walaupun aku menulis bukan kerana nama, misalnya, tapi nama itu dimaksudkan akan menjadi rebutan bagi manusia kalau kita dia tak tahu hakikat kehidupan sebenar. Baik, makna kata hidup ni dah datang ni Islam dan Nabi SAW mendapat wahyu yang pertama. Itulah surah Al-Anfal ayat 135. Maka 360 perspektif dunia dipandangkan ke akhirat. Itu jam kau tak boleh terima. Yang boleh terima ikut Nabi, tak boleh terima tentang Nabi. Kita biasa dengar tentang dunia, tentang duit, tentang usaha, tentang tiba-tiba tentang pahala. Semuanya ada di dunia. Kita dibangkitkan nanti di akhirat sana. Hai. Siapa pula berani aku? Macam itulah. Aku usaha siang malam pagi petang. Aku yang berpenat-penat. Tiba-tiba pula penat-penat aku ni akan dipersoalkan. Dia marah. Orang kata marah tu statement tu. Kita pun bukannya senang kalau matanya apa kita buat. Tetapi Allah SWT akan bertanya tentang nikmat dan seluruh perbuatan kita. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Maka perspektif akhirat, yakni pandangan yang sebenar, ini mesti dikupas. Bukan sekadar kita bahas tentang akhirat percaya pada hari kiamat, kita bahas tentang dosa pahala, kita bahas tentang rukun iman kepada akhirat, tetapi hidup berpaksikan, berkiblatkan tentang iman akhirat mesti diterjemahkan sebelum kita balik akhirat. Bahasa mudahnya mengakhiratkan dunia. Itu tagline hakikat kehidupan ni ada. Dia ada di dua pandangan. Mudah-mudahan pasang kita hakikat kehidupan ni bila faham pengajian kita dan kitab hakikat kehidupan ni, alhamdulillah saya mengajar ni mengikut apa yang diberikan ijazah mengajar. Sebelum dapat ijazah permission daripada authority, tapi authority yang senang guru. Itulah almarhum Datuk Seri Abdul Sandin Al-Hafiz. Beliau lah yang mentahqiqkan perbahasan hakikat kehidupan. Ada kaedah dia yang kita akan tafsir. Tafsir bahasa ni nanti kita akan tafsir kehidupan. Biasa dengar tafsir Quran, kali ini kita akan tafsir kehidupan bersandarkan Al-Quran. Dalam kaedah jenis tafsirnya, kalau dalam perbahasan, kalau belajar tentang tafsir, kita akan jumpa dinamakan tafsir tematik. Tematik ni bermaksud dia mengikut tema. Contoh kita kaji kehidupan, kita syarahkan mengikut Al-Quran. Biasa kita kaji Al-Quran, tafsir, nak kita syarahkan. Tidak, kita kaji kehidupan, kita tengok. Lepas kita jumpa perbahasan-perbahasan kehidupan yang akan dipandu arah perbahasan dengan kaedah apa kita akan bincang kehidupan ni. Yang ini menjadi asbab pentahqiq ataupun yang memberi perkenan untuk disampaikan, diajarkan. Itulah marhum Datuk Seri Abdul Sandin Al-Hafiz, yang mana kaedah perbahasan nanti kita akan bersandarkan 4 sifat wajib bagi Nabi SAW. 4 sifat wajib bagi Nabi SAW ini umpama teras, tiang seri, tak ada, tak naik, tidak ada. Malah Nabi SAW menjadi tugas utama, menjadikan dirinya tugas utama. Nama bu'istu li utammima makarimat akhlak. Akhlak ni perbahasannya kehidupan. Jadi kita akan bahas 4 sifat ini. Kita gunakan 4 sifat ini, kita tafsir kehidupan.
kalau kita rujuk penterjemahan Al-Quran. Ini perbahasan yang besar. Dan di sinilah kita akan nampak nanti masalah, mudah-mudahan macam tadi lah perbahasannya. Akhirnya kita akan nampak rupanya kita tak ada dua pandangan. Dia tak ada dunia lain, akhirat lain. Sebenarnya satu je pandangan. Pandangan yang telah disatukan, kemudian telah disatukan, kemudian akhirat yang menguasai dunia. Jadi satu lah. Jadi akhirat itu besar, bukan besar lagi, akhirat itu kekal, dunia itu kecil. Kalau diberi contoh 1 juta tuan-tuan, sebut 1 juta, tak perlu dah sebut 100, tak perlu sebut 200. Sebab apa? Dah ada dalam 1 juta. Tapi kalau sebut 200, belum tentu dapat 1 juta. Kalau sebut 1 juta, dah pasti ada 200, 300, 500, berapa ratus ribu pun boleh. Kalau sebut akhirat, pasti ada dunia. Kalau sebut dunia, belum tentu ada akhirat. Jangan orang takut akhirat dunia mana? Buta. Kalau dia takut akhirat dunia mana? Mana dia buta. Ni akhirat tahu. Sekarang ni cerita pasal duit. Dia kalau cerita pasal duit, tak cerita pasal akhirat, mana belum tentu ada pahala. Akhirat dia cerita pahala kan? Tapi kalau kita tumpukan cerita pasal pahala, InsyaAllah ada duit. Di mana ada pahala, di situ ada harta. Aja tagline apa? Siapa sini main motor? Di mana ada highway, di situ ada sida pula. Silingan. Di mana ada highway kan, di situ ada racing. Itulah kan. Bayangkan jemaah, kalau tidak kerana zakat, fitrah, menyebabkan harta, maka pahala ni pasti akan harta. Pasti. Cuma tak semua pahala lah di harta kan. Itu jadi tamak, nak harta, semua benda, semua nak harta. Tapi bicara soal pahala, pasti ada perbincangan tentang harta. Tapi bicara soal harta, sila lagi lupa pahala. Lupa zakat tidak, infak tidak, sedekah kadang-kadang, jarang-jarang. Kok sukalah kata. Walhal nak infak ni bukan tunggu senang. Kan susah mungkin infak. Kalau ikut kan tuntutan pahala, kalau kata nak kira kita ni kena ada duit, sungguh kan memang kena ada duit, tentulah. Tapi kalau tak ada pula di Islam, taklah kira berdosa terus, sebab ada perbahasan yang mengikut kepada keperluan. Maksud perbincangan yang menguasai dunia ini sepatutnya dikuasai oleh akhirat. Hari ini bila perbincangan itu dipisahkan, dunia lain, akhirat lain, maka akan timbul perbincangan tentang sekular atau liberal, Islam liberal atau Islam plural. Ni masjid, saat lagi keluar baru cerita pasal dunia. Macam itulah. Tak ada kopiah kat kepala, kita jadi orang akhirat. Cabut kopiah, jadi orang dunia ni. Sudah ni. Kalau macam itu, two face, bermuka-muka. Hati-hati. Jadi memang nak disatukan. Ini perbahasan hakikat kehidupan ni. Nak pinjah perbincangan kita, kita akan berjaya menyatukan. Beza perbahasan menyatukan, menyamakan lain. Menyatukan ibadah menyusunkan keutamaan. Kalau menyamakan, dia ada keutamaan. Sama je. Itu panggil sama je. Kalau satu lain, menyatukan, pasti ada keutamaan. Jadi menyatukan dunia dan akhirat, kita tidak boleh pisahkan dia. Hari ini perbincangan ni kita akan nampak nanti di ke depan. Kita akan nampak contoh nanti bagaimana ketiganya terpisah rupanya. Apa tadi? Hakikat kehidupan. Dan usul perbahasan 4, jadi amanah fatanah tabligh.
Panjang. Satu-satu kita akan bahaskan ikut kepada turutan yang telah ditahqiqkan oleh almarhum Tuan Guru Datuk Seri Bahasadin Al-Hafiz rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau, ditempatkan di kalangan orang yang soleh masukkan syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Baik, maka perbahasan kehidupan bersandarkan kebenaran itu bersandarkan tentang iman yang mestilah jelas keimanan tentang Allah. Maka perkara yang mesti nak perdalamkan juga adalah tauhid. Malah perbincangan kehidupan kita imaginkan bila kata tentang akidah, tentang akhirat, bermaksud berbicara soal akidah. Bila akidah mesti berpastikan Allah. Man amana billah wal yaumil akhir. Man amana billah wal yaumil akhir. Tak bisa. Jadi makna kata bila kita nak menjadikan hidup kita akhirat dengan kita nak mempergunakan dunia, atau bahasanya memperalatkan dunia, atau bahasanya memperkudakan dunia, atau bahasanya memperhambakan dunia, ni perbahasan yang mesti kita kena keluarkan. Dia tak boleh kata dunia juga ustaz, akhirat juga. Dia tak juga. Nanti kalau kita boleh kuasai perbahasan hakikat kehidupan ni, kita akan guna perbahasan memperhambakan dunia. Contoh Allah takdirkan pakai kita elok-elok, lawa kita je. Ini kereta untuk dipergunakan dia. Ayat itu. Ini kereta untuk diperalatkan dia. Bukan ni kereta macam ni buat bagus katanya. Barulah Islam ada izah dia. Pula Islam nak menyandarkan pada logo kebendaan pun. Kadang-kadang kita salah tafsir tentang Islam, kata Islam pernah hebat. Parking semua kereta Ferrari, Bentley. Kita Islam pula macam menumpang kepada simbol-simbol yang kecil itu. Tapi kalau ada, bila orang cakap Allah kata azam min fadli rabbi. Kita akan belajar cakap-cakap begitu. Kita akan belajar skrip ataupun perkataan kalimah-kalimah akhirat, tapi kita pakai di dunia. Apa ni? Kita mempergunakan dia. Kita memperkudakan dia. Sehingga dia tak boleh mengubah hidup kita. Ada kesenangan, ada kemewahan, solat tetap awal waktu. Kereta lagi laju, lagi cepat sampai. Contohlah, hari ni saya tak naik kuda perang. Sahabat saya kata, Ustaz tak naik kuda motor, hari naik kereta. Ikut dash. Alhamdulillah pada alam tu dah senang lah ikut dash ni. Tiba ni first time sampai, saya tersilap lorong, U-turn balik ke bawah. Lagi 10 minit. Kalau nak motor ni, kuda perang, insyaAllah. Biasanya sniper lah, sharp shooter lah. Kalau kuliah maghrib memang saya jarang nak kereta. Jarang. Saya akan memperkudakan tunggangan yang bersisi 1250 cc. Nanti yang ada masuk di bawah. Memang itulah hari-hari. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, tak ride mana-mana ke? Saya ride pergi kuliah dah macam dah ke mana-mana lah. Mileage baru pakai setahun baru pakai dah 40,000 lah. Tak perlu nak ke make in Thailand ke, make in Haknyai ke, kena pergi-pergi lah, tak masalah pun. Tapi memang kita memperkudakan ayat tadi ni. Kita tak ada cakap, Ustaz pakai motor ni, mestilah. Kita takkan nampak lekeh pula. Setengah-setengah cakap gitu. Jangan pernah kita nak pakai dunia konon-konon nak mengupgrade diri kita. Takkan. Wallahi. Walaupun pada satu lapisan pertama mungkin Allah macam, tapi bagi lapisan kedua, zaman lagi-lagi pun akhir zaman, orang tak heran lah. Kalau dia silap, dia bagi dia. Orang nak sekarang ni nak tengok perbuatan, karakter, percakapan. Orang dah nampak dan dah bawa balik kepada asal, kepada akhlak tadi. Orang nak tengok sifat humble ni, turun pakai tapi Allah dia ni humble ni, Allah bagus. Orang tak ingat, kita ingat orang akan hormat dengan simbol tu. Dah, zaman akhir zaman ni jangan. Orang tak ingat. Baik. Maka perbincangan hakikat kehidupan itu akan membawa kepada ke arah itu. Malah akhirat itu mesti didasari dengan iman. Iman itu mesti kita faham tentang Allah. Maka alhamdulillah, antara perbahasan juga yang kita akan bawakan dalam
Dia panggil apa? Dua. Tumbuh ni serentak ni juga kita akan tengok. Saya akan cuba masukkan, selingkan antara perbahasan kitab sifat 20 ni sekalian. Sejarah dan kupasan pendekatan akidah karangan Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nik Wan, Tuan Guru saya. Ini pun diijazahkan untuk mengajar. Alhamdulillah. Tidak dengan ni nak ngajar benda yang tak diizinkan. Walaupun kadang kita boleh tahu banyak benda kan. Tahu buka zaman sekarang macam-macam lah. Dan pula sedikit ta'aruf lah perjalanan kenapa sampai tahap boleh macam ini. Panjang lah antaranya. Yang pertama sekarang Allah perjalankan saya. Saya ada dua background. Pertama background mainstream agama. Ini Samtas. Saya keluaran Samtas. Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Puan Cemah Shah Alam, Mufti Selangor kita, keluaran Samtas. Dan saya antara batch yang pertama diperkenalkan tahun 1998. Tak silap saya. Tapi itu yang pertama dalam sistem pendidikan JAIS dan Selangor, dan tak silap saya di Malaysia. Kalau ada pun SBP lah, SBP Sekolah Bersama Penuh. Apa dia? Digabungkan sains dan agama. Saya antara ambil jurusan sains fizik agama, sains agama, sains fizik tapi agama. Ambil part sendiri, kemudian nak sambung C ke boleh, kemudian kita fizik, kimia, matematik. Waktu itu ada dua sekolah dalam sistem Selangor yang tubuh kau di JAIS. Kita lahirkan ulama wa umarak sebenarnya. Maka ada satu lagi sekolah dia panggil Sambestan. Itu fizik, kimia, biologi. Itu saya tulis. Sampai sains fizik. Habis belajar, Allah takdirkan boleh cerita kehidupan ni pula ni macam mana ni. Allah takdirkan saya sambung seni bina, architecture. Kalau ikut profession, first degree saya, ijazah saya architecture. Tapi itulah satu-satu budak sekolah agama sesat masuk. Waktu tu kat saya lah yang sesat. Orang pelik, yang background yang lain semua orang panggil sains sukan, lepas tu budak teknik. Mula-mula kita taruh pengajian dan sikit. Dan lepas tu kita terus pengajian gitu. Yang kita perbahasan insya-Allah. Dan waktu itu saya antara budak sekolah agama yang kata sesat lah. Sebenarnya semua budak teknik seorang sesat, seorang agama itu. Tapi bila sekarang dia balik, bila orang tahu saya background architecture, orang balik pula macam dia mengajar, macam sesat lah, duduk kat sini pula. Terbalik. Walau tidak ni sekalian, perjalanan itu disambung dengan Alhamdulillah sekarang. Dia buat Master Usuluddin. Dan Master Usuluddin nak mentahkikkan lagi perbahasan kajian kehidupan ni. Saya masuk ke Usuluddin Alhamdulillah di Universiti Sultan Azlan Shah. Guru saya ni, Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri sekarang di Ketua Jabatan Usuluddin. Beliau mengajar dalam karya akidah. Sem 1 saya. Sekarang saya sedang nak menamatkan pengajian ini. Dan di samping itu Allah bagi peluang belajar qiraat juga. Alhamdulillah masih lagi belajar 30 juzuk untuk 14 riwayat 7 qiraat dengan Datuk Syekh Salahuddin Omar Qari. Baik. Jadi dengan pelbagai latar belakang itu sikit sebanyak kalau tengok dalam bab kitab ni sifat 20 sejarah dan kupasan tentang akidah Ummul Barahin. Ini kita akan bawa pasal Ummul Barahin ni parti bagi pembahasan sifat 20. Sejarah sekali. Ini jarang nak dibahaskan. Dan kalau ikut kepada perbahasan Al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala, antara yang menyusun sifat 20. Kadang-kadang kita terus mengaji pasal sifat 20 matan. Kita tak tahu sejarah. Kadang-kadang kalau tak tahu sejarah, bila orang yang ada niat tak betul, dia kata apa? Ini semua ni rekaan ni zaman Nabi tak ada sifat 20. Tengah-tengah kata, iya ni tak ada. Sudah. Mula kita tinggalkan. Padahal kajian sifat 20 ni maksudnya yang berasaskan kepada Asy'ariyah Al-Maturidiyah ini, dia punya keistimewaan untuk mendepani pemikiran yang berubah
zaman ni mas sekalian. Golongan-golongan falsafah Yunani, Greek ni, golongan-golongan yang bersifat orientalis, rasionalis ni, kalau betul Allah tu ada, mana ada? Sudah nak jawab apa? Ni golongan logik. Zaman sekarang, zaman orang yang nak nampak benda. Memang kalau nak bahas zaman salaf dulu, zaman tak ada hujah dah, sami'na wa ata'na, zaman kurun terbaik. Contoh, maksud tak ada perbahasan. Saya bila tanya tadi, tak ada tanya apa? Kereta. Tak ada pun perbahasan. Macam mana rupa duk kereta Ustaz? Tayar dia petak ke? Ustaz jalan kau mana? Udara ke? Tak ada. Tak ada pun orang boleh saya cakap saya datang naik kereta. Tak ada orang terpinga-pinga atau cuba nak membayangkan kapal kot. Tak ada. Sebab apa? Maklum, begitulah kurun pertama perbahasan akidah sifat Allah. Ketika diperbahaskan tentang ayat tentang Allah, maka sahabat maklum waktu itu bersih dari pemikiran daripada perbahasan tentang hukum akal. Jadi perbahasan sebab 20 ni penting. Nah, Isyak kita awal kan 3 minit. Nanti begitu azan kita buat kesimpulan. Maka jemaah sekalian, konteks kehidupan bersandarkan pada akhirat mesti didasari iman yang benar. Dalam perbahasan sifat 20 ini, Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri, yakni Al-Musannif, penulis, dia meletakkan 3 perbahasan, 3 kalimah yang penting, yakni benar, tepat dan jelas. Di dalam perbahasan tauhid, benar, tepat dan jelas. Ini mesti dikupas dan dibahaskan. Dan alhamdulillah di tangan saya ni ada kitab juga. Hakikat Kehidupan pun ada dalam PDF, insya-Allah. Nanti ada nampak boleh macam pakai skrin ni. Kalau boleh di-linkkan kan, boleh paparkan di skrin. Kita akan ada buat lakaran juga bagi nampak visual. Jadi perbahasan tentang tauhid ini mesti diperkemaskan kerana ia menjadi tunjang kepada perbahasan kehidupan. Kalau tentang agama, awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah, awal kehidupan mengenal siapa? Mengenal ayam. Kenal ayam. B, bola. Kenal bola. Jadi rupanya dia tak kenal Allah. Memang dia tahu belajar tentang Allah, tapi dalam kehidupan dia lebih banyak kenal duit. Contoh. Ini kita tidak mahu ni mas. Jadi kita hadirkan perbahasan ini. Kita berbahas tentang sifat Allah yang benar bersandarkan tauhid sifat 20, kaedah Asy'ariyah Maturidiyah Al-Imam Sanusi, dan kita akan tahu sejarah. Dan kelas ni boleh jadi kelas yang detail, tapi manakala kita slot kuliah maghrib, insya-Allah saya cuba ringankan. Tapi kalau nak dihentikan pun tak ada masalah. Kita tengok keadaan. Dan alhamdulillah Allah takdirkan kita mengajar kita sebulan 2 kali. Alhamdulillah. Kita akan dapat perbahasan. Jadi insya-Allah sekalian, maka di situ kita akan nampak sejarah itu. Yang jadi detail itu sejarah. Sebab kita akan nampak peredaran, perubahan konteks, perubahan suasana hidup orang yang hari ini akhirnya masalah hidup ni terjadi kerana apabila gagal dia faham tentang tauhid. Atau bahasa mudah, tak nampak Allah lah. Nampak ni maksudnya tak faham. Arwah tok saya almarhum panggil Tok Dawi Haji Ahmad di Kuang, Sungai Serai. Beliau kata apa kat saya dulu, waktu tu saya umur 20-an, saya nak niaga. Dia kata apa? Kau tahu apa balik? Arwah tok saya kontraktor, tapi start umur 58. Dia jutawan masih. Arwah tok saya jutawan, dia tak segan begitu. Tapi cucu lah tak teruan dia. Tapi tempian dia dapat. Saya pun fikir, apa yang arwah tok saya kata? Bak duit, kau tahu apa bak duit? Dia ingat duit tu duit asal. Okey tuan.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله يا كريم. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, sambung sikit ke bawah kesimpulan. Maka jemaah yang muliakan Allah SWT, maka kalau bermula hidup itu adalah mengenal Allah, bermula agama mengenal Allah, maka bermula hidup itu juga mengenal Allah. Mesti diselarikan, diselaraskan, tidak boleh terpisah. Maka di sinilah bila kita lihat, bila kita nak mengenal tadi, mestilah dengan ilmu, berbalik berdasar pembahasan utama kita, ilmu. Iman dan ilmu tidak boleh dipisahkan. Dan dalam kajian hakikat kehidupan nanti kita akan temui bahawa iblis laknatullahi alaih adalah makhluk yang Allah jadikan tidak dimulakan dengan ilmu, dimula beramal dan hanya ikut arah. Kemudian bila datang ilmu, maka di sini jelas ilmu itu diberikan utama kepada Nabi Adam AS. Kita akan tengok nanti dalil pada surah Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dia dan Allah telah mengajarkan Nabi Adam, mengajarkan wa 'allama Adam asma'a kullaha. Summa 'aradahum 'alal malaikah. Dan ketika itu malaikat, ketika Allah nak jadikan manusia, qad wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfiku dima. Bukankah manusia akan buat permusuhan, pertumpahan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tak cukupkah kami ini dah bertasbih dan bertahmid? Disebut kami nahnu termasuklah iblis, jin, malaikat dan jin, kumpulan yang dimulai dengan ketaatan. Iblis bermula taat. Di situ ketika Allah suruh
Malaikat membacakan balik ilmu yang Allah ajar kepada Nabi Adam AS. Summa aradahum al malaikah. Kemudian malaikat suruh terangkan balik apa yang Nabi Adam AS asma, nama-nama benda. Di situlah malaikat berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tu termasuk pula iblis. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayat 32. Di situ menunjukkan iblis tak ada berhati-hati dengan amal yang banyak tapi ilmu yang sedikit. Hati-hati. Dia kena balance. Ilmu pun kena selagi dengan amal sepatutnya. Atau beramal, lantaklah peduli nak mengaji ke apa, kalau kita takut beramal je. Jangan. Iblis dah beramal, kemudian tak berilmu. Mana tempatnya? Kana minal kafirin. Bila nak tahu berilmu ke tidak ni? Allah akan uji dalam kehidupan. Jadi jemaah sekalian, kesimpulannya, pengajian kita ni membahaskan tentang hakikat kehidupan dan kehidupan yang bersandarkan hakikat, iaitu iman yang benar mesti dah mempunyai perbahasan yang jelas tentang tauhid. Baik, nanti kita beramal mesti dasarnya iman. Cuma nak pastikan kita betul ke beramal kerana iman, Allah akan uji kehidupan. Kehidupan rumah tangga, kehidupan anak, kehidupan berniaga, kehidupan orang kata apa kat kita, dan iblis gagal kehidupan. Bukan tak beramal. Lepas tu jangan kita tipu kita, oh, saya dah beramal kemahannya sangat. Orang kita tak tahu macam orang langgar punggung kita lagi. Contoh macam saya kan, elok, janggut sebat. Kalau ada orang langgar kereta saya keluar mulut tu, dia macam ni perangai. Tengok tudung itu sekali nakal bidadari, rupanya langsung di siang hari. Jangan main. Iblis, siapa sangka iblis jadi iblis? Kawan dengan malaikat. Malaikat depan, kiri, kanan, malaikat. Tiba-tiba jadi jahat. Beramal pun rupanya tak berilmu. Ilmu pula tentang kehidupan tak ada. Tengok Nabi Adam AS, remehkan terus. Ini Adam, katanya. Hati-hati. Bila kita tak tengok hidup dengan nama Allah. Sebab apa kena tengok hidup dengan nama Allah? Supaya kita meremehkan makhluk Allah. Tengok orang pandang macam ini, mentang kita beramal, tengok orang macam ini. Iblis akan buat macam itu. Dan kita akan bahaskan terperinci lagi insya-Allah pada sidang akan datang, pada kelas kita yang seterusnya. Isnin minggu ketiga, Rabu. Oh ya, ada soalan. Oh boleh, silakan insya-Allah. Assalamualaikum. Ya. Okey. Anda ya. Tapi yang kita buat ni ada yang mengikut. Tapi ada sikit-sikit punya. Mungkin itu tidak cukup setahap untuk kita buat. Tapi tadi kita bahas kan, mungkin bahasan surah ni mungkin tak sampai bulan. Oleh kerana itu saya nak tanya Ustaz, di manakah titik permulaan dia kita menyamakan ataupun mendahulukan akhirat itu dengan ini? Sebab pun kita macam kata kita belajar dalam kita, tapi sekarang kita nak mempersamakan dunia akhirat. dunia dan akhirat itu dengan di manakah Titik pula. permulaan dia? Bagus. Baik, terima kasih Tuan Haji. Soalannya bagus. Sudah ada perbahasan. Memang kita akan bahaskan di surau ni. Cuma bagaimana nak bermula ni? Sebab sebelum ni kita belajar di Batam, belajar biasa. Tak sedar kadang-kadang terpisah kan. Bagaimana bermula? Maka bermulanya mesti kembali dengan tengok hujung surah Watawassaw bil haqq, bermula dengan kebenaran. Benar ini adalah sifat Nabi yang pertama, siddiq. Bermula dengan berbicara yang benar. Macam benar, contoh, bila tengok dunia, apa sebenarnya dunia ini?
Perbincangan itu saja sudah dimulakan dengan perbincangan yang akan mengarah kepada ilmu yang benar. Contoh, sebenarnya dunia ni apa? Sebenarnya dunia ini penipu. Contoh, sebenarnya dunia ini binasa. Maka bila kita mulakan dengan kebenaran, dia kata nak mulakan dengan apa? Itulah siddiq. Sama dengan permasalahan iman, tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Maka dalam hidup ni, kalau kata nak mulakan melihat akhirat atau nak jadikan dunia ni permasalahan akhirat, maka dia kena letakkan benar di depan. Adakah dunia ini dibahaskan dengan yang benar, ataupun dunia ini dibahaskan dengan hanya penglihatan mata kepala. Jadi benar itulah bermula. Benar, perkataan tu, perkataan kalimah benar tu mesti diletakkan dulu, kemudian barulah Allah akan bagi ilmunya. Benar tu jangan kita letakkan depan. Contoh persoalan Tuan Haji tadi, macam mana saya nak mulakan binaan di tempat ini ya? Pelan semua ada. Macam mana nak bina, nak dapat? Ayatnya, dapatkan kebenaran dahulu daripada pihak autoriti. Kebenaran. Jadi bermula perbahasan dunia ni Tuan Haji, nak jadikan semuanya maaf, nak jadikan satu akhirat menguasai dunia, maka bahaskan dunia dengan kebenaran, bukan dengan kebenaran. Itu kita kemudian. Dan ini ada pada usul pertama pembahasan nanti, iaitu siddiq. Kita akan bincang pada sidang datang. Jadi cukup kita, ya Allah berikan tunjukkan kebenaran. Kita dalam Fatihah boleh minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan lurus, jalan benar. Sebenarnya kita dah dipandu lah, tinggal lagi nak diperhaluskan ataupun kita nak dibimbing dengan ilmu. InsyaAllah bila ada niat itu, maka kita akan terkeluar daripada kejahilan itu dulu, kemudian baru kita perincikan perbahasannya. Wallahualam. Boleh ni setakat tu? Alhamdulillah. Baik itu saja. Mohon maaf kepada saya ada kekurangan, kata-kata itu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah sajalah yang mampu menggunakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. Aku lupa lihaza wa sallallahu alaihi wa sallam wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dengan tasbih kafarah berserah. Barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassul bil haqq. Wallahu a'lam bissawab.